Mana kan? Mana? Bagi. Oh, satu. Bagi. Cukup lah. Ni perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya kita mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kurniaan daripada Allah. Pada malam ini, pada hari Rabu dalam bulan Syawal, kita memulai semula kuliah pengajian kita yang tertangguh agak lama, dan insya-Allah mula daripada malam ini dan pada malam Rabu, pada malam Khamis yang berikutnya, kuliah kita akan berjalan seperti biasa. Bagi memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam ini majlis kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita namakan sebagai majlis pembacaan hadis. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, kerana setiap kali kita membaca hadis sudah tentu kita akan sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi adab yang kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar nama baginda disebut, maka kita akan susuli dengan selawat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, al-bakhil, orang yang bakhil ialah orang yang apabila nama aku disebut di depannya, dia tidak berselawat kepadaku. Jadi sekurang-kurangnya pada malam ini, kalau kita dapat baca 50 hadis, maknanya 50 kali selawatlah kita kepada Nabi SAW. Di samping yang menyampaikan hadis kepada kita adalah sahabat, kerana kita tak pernah hidup pada zaman Nabi SAW. Yang hidup pada zaman Nabi adalah sahabat yang mendengar hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apabila disebut nama sahabat pula, kita doakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada buku kita ini 50 hadis fi fadailil a'mal, 50 hadis tentang fadilat amalan. Dalam buku ini amalan-amalan yang mudah-mudah yang boleh kita buat tiap-tiap hari, dan insya-Allah yang ringan, tapi pahalanya, ganjarannya sangat besar. Yang sebelum itu menjadi suatu adat atau kebiasaan para alim ulama, dalam majlis at-tahdits ataupun majlis sima'ul hadis, mereka akan mulakan dengan hadis rahmah. Hadis rahmah. Hadis rahmah ini iaitu hadis di mana Nabi SAW menyatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sebagaimana terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, dan begitu juga dalam Mustadrak Al-Hakim, Sunan At-Tirmizi, di mana menyebutkan orang yang kasih, ar-rahimuna, orang yang pengasih, akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Maka hendaklah kamu sekalian mengasihani makhluk Allah yang berada di bumi, dan saya akan kasih kepada kamu makhluk Allah yang berada di langit. Jadi kalau kita ni kasih, orang yang kasih, yang pengasih, kasih kepada anak-anak, kasih kepada kawan-kawan, kasih kepada haiwan,
yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan yang Rahman, yang Maha Pengasih. Maka hendaklah kamu sekalian kasihani, sayangi orang yang berada di bumi, makhluk yang berada di bumi, dan saya akan kasih kepada kamu makhluk Allah ni, yang malaikat yang berada di langit. Malaikat Allah semua akan kasih kepada kita kalau kita sayang pada yang di bumi. Maka sejak daripada zaman Sufyan As-Sauri, Sufyan As-Sauri salah seorang ahli hadis ataupun perawi dalam rantaian hadis ini, dan dia akan menyebutkan orang yang bermula daripada Sufyan bin Uyainah, perawi yang menerima daripada Sufyan bin Uyainah ini, dia sebut, dia kata itulah hadis yang pertama yang aku dengar daripada guruku. Sampailah kepada kita pada hari ini. Para ulama yang baca hadis, dia akan baca hadis ni dulu. Dia akan sebut, dia kata inilah hadis yang pertama yang aku dengar daripada guruku. Jadi sebab apa hadis ini dijadikan sebagai hadis yang pertama, musalsal bil awwaliyah? Kenapa ulama buka dengan hadis ini? Karena Allah Ta'ala sendiri, dia mengutuskan Rasul untuk mengajar manusia ini kerana sayang. Dan dia nak supaya hamba-hamba ada yang dia pilih ni supaya tak diseksa di akhirat. Maka sebab tu dia utuskan Rasul mengajar. Kerana manusia kalau tak kenal Allah, tak beriman dengan Allah, maka di akhirat nanti dia tidak ada peluang masuk syurga. Dan Nabi pula kenapa betul-betul lumus mengajar sahabat-sahabat? Kerana sayang, kerana kasih, kerana sayang. Kemudian sahabat-sahabat pula selepas wafat Nabi, kenapa dia sampai pula ilmu Islam ni kepada tabi'in? Kerana sayang juga. Maka begitu juga alim ulama yang hidup pada zaman hari ini, kenapa mereka betul-betul lumus mengajar kita, menyampaikan Quran, hadis kepada kita? Kerana sayang juga, kerana rahmat. Jadi malam ni pun sama jugalah. Dan saya dengar hadis ini daripada ramai ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Sulaiman Al-Ahdal. Dia pun baca hadis ni yang pertama. Dia kata inilah hadis yang aku dengar daripada guruku. Begitu juga Syekh Qasim Al-Bahru, dan begitu juga beberapa ulama yang lain. Ketika mereka menyampaikan hadis, mereka sebut hadis ini. Dan maka saya pun sama jugalah meneruskan tradisi seperti mazhab tok guru kita sebelum ini. Maka saya pun menyampaikan kepada tuan-tuan sekalian dengan menyebutkan inilah hadis yang pertama yang saya dengar daripada beberapa orang guru saya, di antara yang disebut tadi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, menjadi satu adablah bagi bila ulama-ulama ini dia menyampaikan kepada kita, disebut dengan ijazah, dia panggil. Ijazah ni penyampaian lah hadis dengan secara dia panggil formal. Maka tuan-tuan sebutlah qabil tu ni dengan makna saya terima. Jadi macam mana sahabat-sahabat terima daripada Rasulullah, tabi'in terima daripada sahabat-sahabat, maka begitulah juga kita juga menerima daripada alim ulama pada zaman hari ini. Kemudian kita masuk kitab kita ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, kelebihan surah Al-Ikhlas. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad. Bagaimana kita sebut, jangan lupa selawat. Bila sebut saja telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tuan-tuan kena sambut dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimha 10 marat, hingga penamatnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina untuknya sebuah istana dalam syurga. Walaupun dalam hadis itu disebut qasran maknanya istana. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan binakan untuknya sebuah istana dalam syurga. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, jika begitu kita akan membanyakkan istana-istana dalam syurga? Baginda menjawab, Nabi SAW menjawab, Allah boleh memberi lebih banyak dan lebih baik. Jadi maknanya kalau kamu nak, buatlah. Jadi kalau 10, nak satu rumah saja 10. Tapi kalau kutlah nak ambil 2-3 rumah, baca lagi banyak, 20, 30, 40.
Hadis sebagaimana dicatat dalam Musnad Imam Ahmad dari Muaz bin Anas Al-Juhani, menurut Imam Suyuti hadis dhaif Al-Jami' As-Saghir. Hadis dhaif ni ikut jumhur ulama boleh diamalkan dalam fadail amal. Hadis dhaif ni dia bukan hadis palsu. Hadis dhaif ni adalah hadis lemah. Dia panggil ada teknikal di sana, perawi mungkin perawi dia panggil apa. Hadis palsu ni kalau perawi itu pembohong. Dalam rancangan perawi itu dia ada orang yang pembohong dan orang lain tak riwayat hadis tu pun. Tiba-tiba lalu kok dia, dan dia ni terkenal sebagai seorang yang suka bohong. Maka hadis itu dipalsu. Tapi hadis yang dhaif ini, di antaranya hadis itu dia tu elok, baik, siqah. Cuma diketahui dia kadang-kadang ada masalah lupa. Dia masalah lupa. Takut dia riwayat itu dalam keadaan masalah itu masih berlaku pada dia. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, kelebihan surah Al-Kahfi. Sabda Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menyinari nur untuknya selama tempoh di antara dua Jumaat. Mana sepanjang Jumaat itu akan bercahaya kehidupan dia. Hadis sebagaimana Mustadrak Al-Hakim, Sunan As-Sughra, jadi rekodkan juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunan As-Sughra dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, menurut Imam Suyuti hadis hasan. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir, hadis bernombor 8929. Jadi ini terbuka untuk semua, bukan saja orang lelaki. Orang lelaki ni wajib pergi Jumaat, orang perempuan tak wajib Jumaat. Tapi kelebihan ni dia boleh, orang perempuan pun boleh dapat, orang lelaki pun boleh dapat. Tapi kena bacalah surah Al-Kahfi. Kemudian hadis yang ketiga, menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi. Sabda Nabi SAW, man hafiza 10 ayatin min awali surat Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Dajjal ini disebut oleh Nabi akan muncul akhir zaman. Orang yang tak dipelihara oleh Allah akan ikut dia, dan orang yang ikut dia akan mati dalam keadaan kafir. Dan hari ini sibuk, hari ini orang duk baca Dajjal dah datang. Itu kita tak payah peduli dia main ke tak main, itu bukan kerja kita tu. Nak cari dan dia datang ke tak datang. Yang penting ialah kita buat apa yang Nabi suruh untuk kita selamat daripada Dajjal. Di antaranya ialah dengan kita menghafal, dalam hadis ini disebut menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan dipelihara Allah daripada Dajjal. Ini tambahan. Yang sebenarnya untuk selamat daripada Dajjal ni adalah ilmu tentang mengenal Allah. Sebab Dajjal ni dia akan mengaku Tuhan. Allah Ta'ala akan bagi kekuasaan dekat dia. Memang Allah Ta'ala izin sungguh. Orang yang sokong dia, orang tu akan bahagia di dunia. Orang yang lawan dia, orang tu akan menderita dunia. Dia mengaku Tuhan. Jadi hanya orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh saja orang akan kata kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, baca surah Al-Kahfi ni tambahan. Tapi yang sebenarnya ialah apa pun kita nak selamat ni di dunia atau akhirat, ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan juga mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, dan juga betul juga terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat, sabda Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Sesiapa yang baca surah ayat kursi, siapa yang baca ayat kursi sesudah tiap-tiap salat fardu, nescaya tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan kerana ia belum mati. Makna mati saja terus Allah Ta'ala bawa masuk syurga. Tapi Nabi sebut sini dubura kulli salatin, tiap-tiap kali selepas sembahyang fardu. Mana tak boleh serik. Maknanya baru boleh dapat kelebihan yang ada dalam surah ini.
Jadi beginilah, dia majlis bacaan hadis ni dia tak boleh huraian panjang-panjang. Dia takat faham hadis, kemudian terpulang pada tuan-tuan nak pilih nak beramal banyak mana. Kadang-kadang satu majlis sampai 20 hadis, 30 hadis, 40 hadis, 50 hadis, 100 hadis mana. Jadi dipanggil, tuan-tuan tengoklah yang mana satu yang tuan-tuan nak pilih. Majlis at-tahdis ini, pembacaan hadis ini tujuannya ialah nak memindahkan saja. Nak pindah saja daripada Rasulullah, kepada sahabat kepada tabi'in, tabi'in, kemudian pindah kepada kita. Kemudian tuan-tuan tengoklah, dipanggil orang Melayu ni dia agak kurang familiar lah majlis tahdis ni, kerana dia sonok satu malam tu satu hadis saja. Ni kalau 50 hadis ni boleh pergi 50 minggu ni. Kalau ikut style cara orang Melayu. Tapi orang Arab dia tak mahu begitu. Dia kalau boleh dia nak habis, dia nak dengar semua hadis Nabi SAW. Kalau boleh, kalau Sahih Bukhari itu ada 7,000 hadis kalau tak silap yang berulang-ulang, kalau tak bulan 2,000 hadis, dia nak dengar semua sekali. Jadi sebab itu dia panggil majlis sima'ul hadis ataupun majlis hadis, majlis pembacaan hadis. Jadi sebab itu kita baca agak-agak tuan-tuan boleh faham, kita akan pindah kepada yang lain. Jadi kita nak beramal tuan-tuan sekalian, tak boleh tamak sangat. Sagi tuan-tuan orang panggil apa, macam kita bawa barang lah. Bawa barang ni bila banyak sangat terlepas semua sekali. Jadi tuan-tuan pilih tengok yang mana ni. Tapi kena istiqamah. Dalam hadis Nabi menyebutkan habul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang berterusan walaupun sikit. Sebagai contoh, kita baca hadis yang keempat ni, amalan selepas sembahyang fardu. Banyak ayat kursi, kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian lagi maghrib ada bacaannya, subuh ada bacaannya. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan nak pilih yang mana, tapi mesti ada yang tak tinggal. Yang lain tu tambah. Kalau waktu ada masa rajin tambah, tapi mesti ada yang kita tak tinggal. Sekurang-kurangnya lepas sembahyang istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, 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 dan juga Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Aku yang tu. Hal itu tambah-tambahlah selepas itu. Jangan selepas bagi salam terus kita bangkit, tak istighfar langsung. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, dipesan oleh Muaz, oleh Muaz bin Jabal, oleh Rasulullah SAW pada Muaz bin Jabal. Dan insya-Allah nanti kita akan baca satu lagi hadis musalsal bil mahabbah, mana rentetan mahabbah. Rasulullah kata kepada Muaz, wahai Muaz, Nabi pegang tangan dia, wahai Muaz, aku ni sangat kasih kepada kamu, maka jangan kamu meninggalkan daripada membaca sebaik saja kamu selesai daripada salat satu doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz pula bila dia kasih kepada seseorang, mana-mana ada anak murid dia akan pegang tangan, dia akan sebut begitu, aku kasih kepada kamu. Aku nak pesan kepada kamu sebagaimana Rasul pesan kepada aku, iaitu ada hadis sebut riwayat di hujung sembahyang. Ada sebagian ulama kata sebelum bagi salam, selepas habis tahiyat innaka hamidum majid, sebelum bagi salam tu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada ulama kata tidak, lepas bagi salam. Terpulanglah mana-mana satu. Mau pesan kepada dia, aku nak pesan kepada kamu sebagaimana Nabi pesan kepada aku, baca doa. Kemudian orang yang dengar doa Muaz pun, dia pun macam sama juga, sebut yang sama juga. Aku nak pesan kepada kamu kerana aku kasih kepada kamu. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian. Ulama-ulama sampai kali ini pun, bila dia baca hadis ini pun, dia akan sebut kat kita macam tu, aku kasih kepada kamu semua kerana Allah, maka aku pesan kepada kamu sebagaimana Nabi pesan kepada Muaz, dan Muaz pesan kepada tabi'in sehingga kepada kita pada ini. Setiap kali di hujung sembahyang, yakni sebelum bagi salam ataupun selepas bagi salam, jangan lupa untuk baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada insya-Allah ada kesempatan ni kita baca pula hadis musalsal yang itu insya-Allah. Kemudian hadis yang kelima pada malam ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadhta madja'aka min al-lail faqra qul ya ayyuhal kafiruna fa innaha bara'atun minasyirk.
apabila kamu berada di katil kamu pada malam hari, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Kemudian tidurlah sebaik selesai membacanya, kerana sesungguhnya dia adalah pembebasan daripada syirik. Manakala mati malam tu, orang tu mati dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan tauhid. Dan Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya ialah tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk syurga. Dan Nabi sebut sini, orang yang sebelum dia tidur dia baca qul ya ayyuhal kafirun, maka dia mati pada malam itu insya-Allah. Kata Nabi, sesungguhnya ia adalah pembebasan daripada syirik. Hadis sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud daripada Naufal bin Muawiyah menurut Imam As-Suyuti, hadis sahih dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir muka surat 17. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi SAW, sesiapa mengambil wuduk dengan memperelokkan wuduknya, mana ambil wuduk dengan elok, kemudian selesai daripada wuduk, dia pun baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ini biasalah kita selalu baca doa ni insya-Allah. Kata Nabi, akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Syurga ni ada 8 pintu. Mengikut hadis ni Allah Ta'ala buka semua untuk dia. Masuklah kot mana nak masuk. Ambil wuduk dengan elok. Kemudian setelah itu baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Di mana dia boleh masuki syurga dari pintu mana yang dikendakinya. Hadis bagaimana dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, yang ketujuh, sabda Nabi SAW, man tawadda'a faqala ba'da faraghihi min wudu'ihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin summa ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Sesiapa mengambil wuduk kemudian baca selepas selesai dari ia mengambil wuduk, boleh pilihlah nak baca yang tadi ke ataupun nak baca yang ni, ataupun nak gabung dua-dua pun tak ada masalah. Dia baca apa? Baca iaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kata Nabi, akan ditulis di dalam lembaran. Mana apa yang dia baca tu, malaikat akan tulis dalam satu lembaran, kemudian dimeteri dan tidak akan dirongkai lagi hingga hari kiamat. Maknanya akan menjadi hak dia sampai dia masuk surga nanti, tulisan tu tak akan terpadam lagi sampai bila-bila. Salah satu, baca salah satu sama dengan tadi ataupun yang ni, ataupun yang dua-dua sekali kalau kesempatan masak. Sebagai Musnad Al-Hakim, As-Sunan Kubra, An-Nasa'i, Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menurut Imam Hakim, hadis yang sahih. Jadi kita baca hadis ni, habis hadis, nanti jangan bimbang, insya-Allah ada masa nanti ada kuliah lain kita baca satu-satu, kita hurai satu-satu. Ini majlis baca hadis, kita baca hadis. Balik majlis nak faham hadis macam kita biasa selalulah. Majlis nak faham hadis ni mana kita hurai satu-satu hadis. Jangan bimbang insya-Allah. Jadi apa ni, tuan-tuan tengoklah mana-mana hadis yang tuan-tuan nak amal, insya-Allah boleh parti balik. Dan buku ni tuan-tuan boleh ambil balik, insya-Allah boleh ambil balik. Kemudian fadilat doa iftitah. Fadilat doa iftitah dalam bulan puasa dulu ni, ada kita buat satu majlis baca hadis juga tentang fadilat Quran dalam bulan puasa. Jadi kita buku ni kita cetak dan kita buka siapa yang nak wakaf. Jadi lebih daripada wakaf tu boleh pula kita cetak yang ni.
Jadi kita nak buat selepas ni pun majlis baca hadis ni style tu juga. Mana buku ni orang yang hadir ni dapat percuma. Buku ni orang yang hadir dapat percuma. Jadi siapa yang nak support percuma dia tu? Jadi kita buka pula bagi tuan-tuan dan perempuan yang nak buat jariah, dia panggil, nak wakaf. Jadi maknanya bila orang miliki buku ni, dia balik di rumah, dia nak amal, dia ulang kaji balik. Jadi selagi mana dia ulang kaji tu, tuan-tuan akan dapat pahala, insya-Allah. Akan dapat pahala. Yang bimbang. Dan kita pun ada buat live ni. Dalam live dia boleh download percuma. Dalam bentuk PDF. Dalam bentuk live. Tapi kalau dia nak minta buku, ustaz boleh tak post buku pun, kita akan bagi percuma. Jadi tuan-tuan berselia selepas ni akan ada lagi siri-siri lain. Kita pembacaan hadis yang lain pula, insya-Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8 kita pada malam ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, tak kala kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki membaca doa iftitah seperti berikut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan baca ke tak baca ni? Baca, tapi kita dah sambung lagi, wajhat wajhallazi fataras samawati wal ard. Jadi ulama kita cantum sebenarnya dia dua hadis yang berbeza. Jadi sebab itu bagi, kalau ana sendiri selalunya kalau semayang belakang imam baca yang ni saja, sebab kita nak standby nak dengar imam baca sekali lagi. Tapi ada setengah orang dia tak kira yang belakang imam ke, dia jadi makmum ke, dia jadi imam ke, tetap nak perhabiskan. Tak boleh begitu. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dan senyap. Jadi tuan-tuan kena berhenti doa iftitah tu. Baca takat ni saja. Bila nak sambung, wajhat wajhallazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman, kalau sembahyang seorang, ataupun kalau tuan-tuan jadi imam. Kalau jadi makmum baca takat ni saja. Allahu akbaru kabira, Allahu akbar kabira. Terpulanglah mana-mana satu. Kalau ikut baris dalam kitab Allahu akbaru kabira. Tapi kalau ikut yang kita warisi daripada alim ulama, Allahu akbar kabira. Terpulanglah. Sebab tak tahu sebab apa. Orang tanya, ustaz pasal apa? Dalam kalau ikut baris kan Allahu akbaru kabira, tapi kita rata-rata baca Allahu akbar kabira. Tak tahu nak jawab. Saya mengaji pun ulama lebih tutup guru dia ajak macam tu, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Nanti kita tanya lah alim ulama. Tapi kata maknanya tidaklah sampai batas sembahyang dan sebagainya, tidaklah sampai kurang pahala, insya-Allah. Bacalah, tak ada masalah. Jadi ketika selesai salat, Rasulullah bertanya, siapa yang baca kalimah sekian-sekian tadi? Mana Nabi dengar, dia baca kuat. Mana Nabi dengar. Nabi tanya, siapa baca tadi? Kalau kita lah Nabi tanya, memang takutlah, takut salah. Lantas lelaki tadi pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Baginda lalu berkata, aku terpegun kepadanya kerana telah dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Berkata Ibnu Umar, tidak pernah aku meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Jadi jangan tinggallah, baca. Setiap kali semayang jangan tinggal ni, baca ni, kerana dibukakan pintu langit untuk menerima, dia panggil, untuk buat naik bacaan kita. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, atau bukratan wa asila. Hadis bagaimana dalam sahih Muslim. Hadis yang ke-9, fadilat bacaan ketika bangun dari rukuk. Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu hari kami mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda bangun dari rukuk, baginda membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, seorang lelaki membaca bacaan berikut. Dia baca kuat, Nabi pun terdengar. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini pun jarang-jarang tuan-tuan baca, kena hafal dululah. Nak baca, kena hafal sikitlah.
Maka bila selesai daripada salat, baginda bertanya, siapa yang menyebutkan bacaan tadi? Lelaki itu menjawab, saya. Baginda berkata sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat lebih dari 30 malaikat berebut-rebut kepadanya, siapa dari mereka yang paling awal menulisnya. Ya, berapa? 30 malaikat berebut. Siapa nak tulis dulu? Ini pun bacalah. Rabbana walakal hamdu, selalu kita baca tekad tu lah. Rabbana walakal hamdu. Ini tuan-tuan nak dapat 30 malaikat berebut tulis ni, kena sambung sikit ujung. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hadis yang berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa lailatin sintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla salatil fajr. Sesiapa mengerjakan salat sunat dalam tempoh siang dan malamnya 12 rakaat, Allah akan membinakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur. 12 rakaat. Kalau tuan-tuan nak rumah dalam syurga ni, kena buat 12 ni lah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi mungkin tuan-tuan tanya sikit, walaupun sebenarnya kita tak perlu hurai. Yang tadi baca qul Allah sebelum kali dapat rumah dah. Ni dapat rumah lagi. Banyak rumah tak ada masalah. Nanti beri kat kawan-kawan, berikan anak-anak dan sebagainya, tak ada masalah insya-Allah. Dan orang beriman ni, orang bertakwa dalam hadis, dia masuk syurga, dia akan cari adik-beradik dia. Itu tabiat orang beriman, orang bertakwa. Dia pantang tengok, dia cari kawan-kawan dia, dia cari adik-beradik dia. Dan satu hari, kalau tak silap saya Muslim, tiba-tiba mereka tak jumpa, ada kawan-kawan mereka tak jumpa. Maka bertanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, cuba tengoklah neraka aku ada. Tengoklah neraka ada sungguh. Lalu maka minta daripada Allah supaya keluarkan, dikeluarkan. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian, banyak harta kita, banyak dalam syurga itu insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, itu mungkin memberi ruang kepada kita untuk kita beri syafaat kepada orang lain yang mana yang kita kasih insya-Allah. Hadis sebagaimana dalam Sahih Muslim dan juga dalam Jami' Tirmizi, hadis hasan sahih kata Imam Tirmizi, dari isteri Nabi iaitu Ummu Habibah radhiyallahu anha. Hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla al-zuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Sesiapa yang menjaga salat sunat 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah akan mengharamkan jasadnya ke atas api neraka. Maksudnya dia tak akan masuk neraka insya-Allah. Yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Jadi sebab itu tuan-tuan berarti ada orang yang dia sentiasa buat 4 rakaat sebelum 4 rakaat selepas, sebab dia nak ambil kelebihan. Mana jasad dia diharamkan daripada api neraka. Jadi kerana itu imam ke Bilal ke Syiah ke, kalau ada makmum yang dia parti beramal dengan hadis ni, dia kena lewat sikit. Jangan duk geluk-geluk nak iqamah. Kita surah kita geluk iqamah pasal kita tengok tak ada. 4-4. Dua-dua boleh, 4-4 boleh. 4 sekaligus pun boleh, dua-dua pun boleh. Kalau dua-dua macam biasalah, ingat saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah, bagi salam, kemudian sambung lagi saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah. Selepas zuhur pun sama, dua-dua. Tapi kalau 4, tuan-tuan niat saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Lepas zuhur pula saja aku sembahyang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Boleh pilih sama ada tahiyat 2 ataupun 1. Macam kalau tahiyat selepas 4 juga. Kalau nak ambil kelebihan ni lah, diharamkan Allah jasad kita daripada neraka, kena buat 4-4. Tapi kalau nak ambil rumah saja, sebelum 4, selepas 2 saja. Kemudian hadis yang berikutnya, fadilat
Salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar tak ada, sebelum asar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah mengasihi, yakni merahmati orang yang mengerjakan salat sunat sebelum salat asar 4 rakaat. Ni kalau nak ambil rahmat Allah. Ya, rahmat ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, sangat hebat. Hujan rahmat, keampunan Allah rahmat, rezeki rahmat, kasih sayang, mana kita hidup tak bergaduh pun rahmat, kesihatan rahmat. Mana sangat luas kalau tengok dalam Quran, rahmat. Jadi di antara amalan ni ialah sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Ada apa tu, ada tahiyat zaman, tahiyat awal. Kalau nak buat 4 sekaligus, boleh pilih sama ada nak buat 2 tahiyat atau 1 tahiyat. Boleh pilih nak buat 1 tahiyat ujung saja, mana macam witir lah, buat ujung. 4 rakaat dia salam saja. Aku sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tahli di ujung lah sekali. Itu yang itulah, ambil yang tu di ujung lah sekali, supaya kita tak keliru dengan asar. Saya hidup ingat kita dah sembahyang asar dah. Jadi kita buat ujung saja tahiyat, supaya kita maknanya tahu mana itu sembahyang bukan asar. Kita takut lagi duk teringat kata dah sembahyang asar dah, padahal kita itu sembahyang sunat sebelum asar. Tapi kalau tuan-tuan nak mengelak keliru, buat dua-dua. Tapi kalau kita sebut je lah, tapi kalau tuan-tuan nak buat 2 tahiyat pun boleh, tak ada masalah. Nak buat 2 tahiyat pun boleh juga. Cuma bimbang takut keliru tadilah, keliru dengan asar tadi. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin bi lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Ini untuk tuan-tuan nak bangun tahajud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa bangun beribadah pada malam hari, yakni bertahajud, dengan membaca 10 ayat dari kitab Allah, dia tidak akan ditulis dari kalangan orang yang lalai. Sesiapa yang bangun dengan membaca 100 ayat, akan ditulisnya dari kalangan al-qanitin, iaitu orang yang taat dan khusyuk pada Allah. Sesiapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat, akan ditulis di kalangan muqantirin, iaitu orang-orang yang dikurniakan pahala melimpah ruah. Sunan Abi Daud, Sahih Ibn Hibban dari Abdullah bin Amru, menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud, isnadnya hasan. Jadi kita tak banyak hafal Quran ni, tak ada cara dah tuan-tuan nak bangun dengan ni, melainkan kena beli Quran besar tu lah. Quran besar tu tak depan, ataupun mudah-mudahan boleh juga ulang-ulang yang sama, ulang-ulang surah yang sama. Kalau tuan-tuan ulang-ulang qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, berapa ayat qul ya? Berapa ayat? Jadi ulang-ulang itu qul huwallah. Tak kedua ulang qul huwallah. Jadi mudah-mudahan bagi sama dengan 10 ayat itu akan dapat yang pertama tadi. Allah akan buang kita ni daripada senarai orang yang lalai. Mana hari itu ni kita masuk dalam senarai orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Itu makna dibuang Allah daripada senarai orang yang lalai. Kalau kita nak kira Yasin ada 83 ayat. Jadi agak-agak lah. Mungkin 10 ayat mungkin kita dalam satu muka. Dalam satu muka Al-Quran. Jadi begitulah, wallahu a'lam. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli tatawuan haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Salat sunat seorang lelaki tanpa dilihat orang lain menyamai salatnya di depan mata orang ramai dengan 25 kali ganda. Kalau salat fardu kena hadir sembahyang berjemaah, baru boleh dapat 25 atau 27. Tapi kalau sembahyang sunat, kena
Nabi kata solat sunat seorang lelaki tanpa dilihat orang lain menyamai solatnya di depan mata orang ramai dengan 25 kali ganda. Jadi sebab itu Nabi menggalakkan kita buat sunat-sunat ni di rumah. Jangan kamu biarkan rumah kamu menjadi ibarat kuburan, kata Nabi. Ya, hendaklah kamu jadikan sebahagian daripada sembahyang kamu di rumah. Sembahyang duha buat di rumah. Kalau nak kiranya Nabi dia sembahyang tadi ni 12 rakaat tadi pun buat di rumah, tapi kita ni kalau buat di rumah pakai habis terus dah. Jadi daripada tak dapat langsung. Tapi begitulah kelebihannya. Kelebihan sembahyang sunat orang tak tahu. Dia lebih ikhlas dia lebih ikhlas. Dan juga sebab kita ni kadang-kadang bila ada orang ni dia main semangat lain. Dia ada semangat. Bukan kata kita riak ke sebagainya, tidak. Mana kita tumpang semangat orang. Tengok orang pakat sembahyang sebelum sambil nak tunggu zuhur tu, orang pakat sembahyang, kita pun sembahyang sama. Tapi main orang lepas sembahyang pula tengok orang pakat sembahyang, kita pun sembahyang sama. Maknanya kalau kita boleh sembahyang seorang-seorang di rumah, maknanya memang kita nak sembahyang sungguh-sungguh. Bukan pasal orang lain dah. Memang pasal mana kita ada kesedaran kita sendiri. Mungkin itu di antara faktor Allah Ta'ala bagi pahala lebih 25 kali ganda. Riwayat Imam Abi Ya'la dalam musnadnya dari Suhaib radhiyallahu anhu, menurut Imam Asyuti hadis dhaif. Dhaif tapi boleh diamalkan dalam fadail amal insya-Allah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla dhuha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah. Sesiapa mengerjakan salat duha 4 rakaat, duha boleh buat sampai 8. Ya, mula daripada 2 dan boleh 4, 6, 8, dan sebahagian riwayat kata, sebahagian ulama kata 12. Mengambil daripada di antaranya hadis Nabi SAW. Para sahabat menceritakan Rasulullah kalau dia tertinggal sembahyang malam, dia akan qada pada siang hari 12 rakaat. Pada siang pada 12 rakaat. Kerana biasa Nabi sembahyang malam 11, Nabi akan genapkan 12 rakaat pada siang hari. Wallahu a'lam, mungkin hadis itulah dijadikan oleh sebagian ulama kata sembahyang duha ni 12. Tapi dalam mazhab Syafi'i takat 8 saja. Yang duha setakat 8. Kalau nak tambah selepas itu makna sembahyang mutlak, sembahyang yang lain. Bukan tak boleh niat duha lagi. Duha setakat 8. Dalam hadis Nabi kata barang siapa mengerjakan sembahyang duha dan mengerjakan sebelum salat fardu pertama ini zuhur 4 rakaat, akan dibina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Al-Mu'jam Al-Awsat Imam Al-Baihaqi, menurut Imam Suyuti hadis hasan. Qala Nabi, boleh insya-Allah, tidak jadi masalah. Ya, tak jadi halangan. Ya, cumanya dalam perjalanan. Ya, dan kalau sembahyang sunat ni lebih special sikit. Dia boleh sembahyang atas kenderaan. Nabi SAW selalu mengerjakan ketika musafir, baginda mengerjakan sembahyang witir ketika dalam atas binatang tunggangan dia tanpa menghadap kiblat. Itu yang special tu. Boleh sembahyang atas kenderaan walaupun tanpa menghadap kiblat. Contohnya, kita buat kereta tak boleh lah. Takkan tuan-tuan tengah buat kereta tu, mungkin tak mengizinkan. Contoh kita nak ETS. Kita nak ETS pagi, hala ke Kuala Lumpur. Kiblat belakang kita. Di atas ETS tu tuan-tuan boleh sembahyang duha. Sembahyang duha sambil duduk walaupun kiblat di belakang. Kerana sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu senantiasa Nabi dia akan berhenti kenderaan dan dia akan sembahyang dengan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Boleh. Kalau member bawa sebelah, kita sembahyang dua di sebelah. Habaqlah kat dia sikit, tak kira dia sembang kita pula. Boleh. Dia kalau 2 rakaat dia ada hadis lain pula. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia awsani khalili thalathan. Orang yang sangat aku kasihi iaitu Nabi SAW telah memberi wasiat kepada aku untuk supaya aku menjaga 3 ibadat. Jangan tinggal. Kata dia raka'atai duha, 2 rakaat sembahyang duha.
Dalam hadis Nabi pesan kat dia 2 rakaat. Walaupun hadis ni sebut 4. Boleh pilih lah tuan-tuan nak ambil amanah satu. Ya. Yang banyak-banyak takut tinggal. Lupa. Tu yang kita kata, kita baca hadis banyak tak apa. Tapi tuan-tuan pilih. Macam nasi lah. Bila ada lauk ni dan sebagainya, bukan mana kita nak suruh makan semua tak. Yang fardu buat. Yang sunat tu kita baca banyak. Tuan-tuan pilih-pilih lah yang mana yang tuan-tuan. Mungkin hari ni tuan-tuan nak buat yang itu kan, nak buat yang ini, terpulang kepada tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Ini sangat penting ini. Kita dah habis dah Covid, kena balik pada asal. Balik pada keadaan yang asal, iaitu merapatkan saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang menyambungkan saf. Tuan-tuan bayangkanlah, malaikat berselawat. Selawat malaikat ni apa dia? Iaitu sebagian ulama berkata, iaitu Allah malaikat mendoakan rahmat dan keampunan Allah untuk orang tu. Iaitu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat doa untuk kita, dan doa malaikat ni mustajab. Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunlah dia. Di sini orang yang menyambungkan saf. Kemudian, dan siapa menutup lompang saf, Allah akan mengangkatnya dengan satu darjat dengan kerana perbuatannya itu. Sebab tu bila tuan-tuan pergi, ada saf kosong, pergi tampung situ. Ada setengah orang, dia terus duduk belakang. Itu dia tak mau ambil kelebihan dia. Bila ada orang batalkan sebagainya, ataupun kita tengok ada orang ni, kita sambungkan rapat. Kena rapatkan saf. Dia ada lompang, kita tampung. Jadi Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan sebab perbuatan kita tersebut. Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, menurut As-Suyuti hadis sahih dalam Ajam As-Saghir. Malam ni kita baca 20 hadis, 3 hadis lagi, kemudian kita tamat insya-Allah. Nanti kita sambung pula lah. Sambung minggu depan pula. Sampai habis 50 hadis insya-Allah. Ya. Tak jadi masalah, kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Fatihah saja pun tak apa, tapi janganlah segan sangat. Maknanya bacalah qul ya ka, qul huwallah ka. Hatta kalau sembahyang witir malam tu, witir yang paling pendek 1 rakaat. Kadang-kadang kita seronok, maknanya 1 tak tahu habis. Tapi janganlah tiap-tiap malam 1 rakaat. Waktu letih sangat ataupun waktu sebagainya. Dan sebagai ulama kata, witir 1 rakaat ni kalau sebelum tu kita buat sembahyang lain, tahajud ke 2 rakaat, ataupun tuan-tuan bangun sembahyang sunat taubat ke malam tu, dia tutup dengan 1. Tapi kalau tuan-tuan memang nak buat witir saja malam tu, buatlah 3 rakaat, 2 1 ataupun 3 sekali gus pun boleh, tak ada masalah. Boleh baca ayat apa saja boleh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu apa yang mudah bagimu daripada Al-Quranul Karim. Hatta Nabi pernah dicatatkan, Nabi pernah ulang sepanjang semalam tu 1 ayat saja. Ulang. Ada ulama tabi'in yang dia baca sampai bertemu subuh pun ayat yang sama, diulang ayat yang sama. Itu kadang-kadang lebih berkesan dalam jiwa kita. Lebih berkesan dalam jiwa kita daripada ayat yang sama tu. Bagi contoh, tuan-tuan ulang ayat kursi. Ayat kursi ni kekuatan dia ialah dia menambahkan makrifah kita kepada Allah. Sebab dalam ayat kursi ni dia tak cerita lain melainkan sifat Allah. Tapi sebelum tuan-tuan baca ulang tu, tuan-tuan sebelum mayang tu baca, tengok sikit, ikuti makna tu. Sekali baca tu barulah tuan-tuan faham, kita dah sebut ni.
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam mana? Ya, tuan-tuan sekalian, bila tentu ada qada sembahyang tu, paling aula ialah selesai qada. Itu yang paling aula daripada sunat. Kerana qada tu dainullah ahaqqu ayuqda. Hutang Allah Taala itu lebih berhak untuk kamu tunaikan. Jadi sebab itu jangan gelut, maknanya gelut untuk selesaikan qada. Itu lebih aula daripada kita gelut untuk menambah yang fardu. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau nak buat yang sunat pun makna setelah itulah buat yang fardu dulu, qada dulu. Bila tuan-tuan tahu kata ada yang tak qada dulu, sebab tu baru sunat. Sunat taubat kan? Dia kita kena qada. Kalau tuan-tuan tahu saja, memang tahu kata ada sembahyang yang tertinggal, mana kena utama yang qada tu. Ya, sebagai contoh, para ulama kita memberi fatwa. Walaupun ada di sana, bukan tak dapat nafikan, termasuk kita duduk di polis ni. Kerana di polis ni ramai ustaz-ustaz dia tak ikat diri dia dengan mazhab 4. Tapi jumhur ulama dalam mazhab 4 menyatakan bahawa sembahyang yang ditinggal banyak mana sekalipun wajib kita qada. Tapi ada pendapat yang lain kata Imam Az-Zahiri hanya kena qada itu kalau yang terlena, yang tertidur, itu saja yang ada qada. Tapi yang sengaja kita tinggal bertahun-tahun dulu tidak ada qada. Cover macam mana? Dengan banyakkan sembahyang sunat. Tapi pendapat dia itu menyalahi 4 mazhab yang lain. Kerana 4 mazhab yang lain berpegang dengan hadis tadi ni, hutang dengan Allah Taala itu tetap kena bayar. Jadi kalau dia 10 tahun dia tak sembahyang, 10 tahun dia tak sembahyang, makna dia kena qada 10 tahun. Selepas zuhur, selepas asar, selepas maghrib. Bila nak berhenti 10 tahun. Itu kalau dia agak ni, kalau dia rajin, maknanya lepas zuhur 2 kali zuhur lagi, mungkin 5 tahun. 5 tahun saja. Macam ustaz tu macam kita yang mana kita sekarang ni, kita boleh sedia untuk arwah-arwah. Dia termasuk yang tu tak? Berapa umur dia, dengan berapa sembahyang yang mungkin dia tertinggal, kita bayar adakah itu cukup menampung? Fidyah ni sebenarnya puasa saja. Solat ni hampir menjadi ijma' ulama, tidak ada fidyah solat. Kecuali ada Imam As-Subki kata maknanya sebagai ikhtiar kita bila orang tu dah meninggal. Yang mana kalau puasa boleh ditampung dengan fidyah, jadi mudah-mudahan solat pun kita tampung dengan fidyah. Tapi ikut asalnya tidak ada fidyah salat. Ikut asal tidak ada fidyah salat. Maknanya kita sebagai anak ni, untuk ayah kita ni, makna kita kena banyak istighfar untuk ayah kita. Dan juga bersedekah untuk ayah kita. Wakaf. Ada doa lah. Doa tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya anta wa maluka li abik. Kamu, kata Nabi, diri kamu ni, kamu dan juga harta kamu adalah milik ayah kamu. Jadi kita duduk sembahyang ni macam anak ayah kita sembahyang. Sebab kita main daripada dia sama macam kita sembahyang. Sebab tu orang tak sembahyang ni dia tak kesian kat mak ayah dia. Tu berat sikit lah. Kadang-kadang bunyi macam kasar. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang tu macam ayah kita sembahyang. Sebab kita main daripada dia macam mak kita sembahyang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala cover lah dia tu dengan apa yang kita buat pada ini. Jadi asal-asal tidak ada fidyah. Kalau tuan-tuan nak beramal pun atas dipanggil amalan daripada beberapa ulama, di antara Imam As-Subki kalau tak silap lah, wallahu alam, dia kata boleh buat fidyah sembahyang. Ya. Ya. Ada hadis
Selamat ada hadis, iaitu bagi orang yang mengetahui bahawasanya dia ada dosa, maka Nabi menyebutkan tentang sembahyang sunat taubat dalam hadis. Dan ada hadis sunat taubat di antara sembahyang sunat yang sabit dengan hadis yang sahih. Ini bagi orang yang menyedari dia melakukan dosa, maka disunatkan dia bertaubat kepada Allah, di samping dia melaksanakan 2 rakaat sembahyang sunat taubat. Yang melakukan asal-asal sembahyang malam ni adalah sunat mutlak. Sembahyang sunat bebas. Mutlak ni makna bebas, iaitu tuan-tuan boleh niat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tapi di sana, kalau tuan-tuan sebagai contohnya nak sembahyang witir, mana sembahyang tahajud tu witir lah. Tuan-tuan bertahajud dengan witir. Tahajud ni sebenarnya tak perlu niat, dia jadi sendiri. Tahajud ni jadi sendiri. Jadi sendiri macam mana? Apa saja sembahyang yang tuan-tuan lakukan selepas isyak, ingat tu, selepas isyak. Kalau maghrib tak, selepas isyak dan didahului dengan tidur terlebih dahulu, dia automatik akan jadi tahajud. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan sekalian sembahyang witir sebelum tidur, witir sajalah, bukan tahajud. Witir saja, bukan tahajud. Tapi kalau tuan-tuan lepas isyak tidur dulu, kemudian pukul 4 bangkit, sembahyang witir dan tahajud. Witir kerana sembahyang, tahajud kerana waktu dia panggil. Sembahyang sunat taubat, kalau tuan-tuan buat sembahyang sunat taubat siang hari, taubat sajalah. Tapi kalau tuan-tuan buat sunat taubat selepas isyak, tidur dulu, bangkit malam, automatik dipanggil taubat dan juga tahajud. Hatta tuan-tuan sekalian bangun malam, ni kita ni bukan majlis baca hadis dah ni, majlis hadis tadi tak ada masalah lah, dah hujung-hujung lah. Malam ni mana kita, malam ni takat hadis 17 saja. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Tuan-tuan bangun malam nak sembahyang tahajud, tiba-tiba teringat kata ada sembahyang yang tak qada. Tuan-tuan membuatlah sembahyang zuhur dan tahajud. Dapat pahala tahajud sebab apa? Sembahyang itu berlaku selepas isyak didahului dengan tidur. Waktu dia panggil. Dapat pada waktu. Jadi bila sembahyang tasbih, tuan-tuan sembahyang tasbih lepas maghrib, tasbih sajalah. Tapi kalau sembahyang tasbih ketika bangun tengah malam nanti, tasbih dan juga tahajud. Jadi sebab itu sembahyang tahajud ini dia terbuka. Cumanya oleh kerana tuan-tuan tak mau buat, nak bangun qiyamul lail, tak mau buat sembahyang tasbih, taubat pun tak mau buat, witir pun dah buat dah sebelum tidur tadi, maka pada ketika itulah tuan-tuan boleh pilih lah, sama ada tuan-tuan nak niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah, ataupun tuan-tuan nak niat tahajud sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Terpulanglah yang tu. Kalau tak sebut tahajud pun dia tetap akan jadi tahajud. Sebab kita sembahyang. Jadi sebab tu asal-asal tahajud itu, sembahyang malam dipanggil termasuk dalam kategori sunnatun mutlak dipanggil. Sunat mutlak ialah sunat yang tak bernama. Sunat yang mana kita niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Sunat mutlak ni ada malam ada siang. Contohnya selepas zuhur. Selepas zuhur ni dah sembahyang sunat, selepas zuhur pun dah. Tapi teringin nak sembahyang lagi, sembahyanglah, niat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Itu dia panggil sunat mutlak tu. Yang tak boleh sunat mutlak ni bila? Lepas asar, lepas subuh, tak boleh. Ketika terbit matahari, mana ketika matahari mula terbit tu, sehinggalah matahari naik segala, baru boleh sembahyang. Kita dah tuan-tuan dah sembahyang dah sunat duha, 8 rakaat dah penuh dah kota duha. Tapi tak ingin nak buat lagi sembahyang. Mutlak lah. Sahaja aku sembahyang sunat mutlak, sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tak payah sebut mutlak, kerana makna mutlak tu makna bebas. Jadi itu makna mutlak tu bebas. Sahaja aku sembahyang sunat bebas kerana Allah.
Maknanya tuan-tuan niat, yang paling tepatnya tuan niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tu. Nah, sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, selesai kita boleh tamatkan insya-Allah sekadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Kita nak buat majlis